Anwar Ibrahim. Buku yang dibaca oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni Hisham Jalil mengeluarkan kenyataan mengatakan buku yang Anwar Ibrahim baca dekat atas kapal terbang tu adalah buku berkenaan seks kan. Anwar Ibrahim posting dekat dia punya Instagram gambar buku tu, di dalam isi kandungan dia cerita pasal seks. Pegawai dia kan, bodyguard dia ada keliling dia, takkan dia nak baca buku selamba yang macam ni. Siap tunjuk lagi tajuk buku penulis dia, dan dia ambil gambar, dia masuk Instagram. Apakah dia nak tulis baca buku lucah macam tu nak tunjuk? Tapi kalau kamu otak kamu kuning, betul lah. Bila otak kamu kuning, kamu kata oh penulis buku ni pernah bercerita tentang seks, bercerita tentang apa ni, dah kamu cari tulisan dia macam tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey, hari ni aku nak berkongsi dengan hampa bersama Wan Fauzuddin. Hari ni dia berkongsi soal apa yang berlaku di dalam politik Malaysia, apa yang berlaku antara Hadi Awang, peranan Hadi Awang, pimpinan parti PAS, dan terhadap Anwar Ibrahim. Buku yang dibaca oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim baru-baru ni Hisham Jalil mengeluarkan kenyataan mengatakan buku yang Anwar Ibrahim baca dekat atas kapal terbang tu adalah buku berkenaan seks kan. Anwar Ibrahim posting dekat dia punya Instagram gambar buku tu, di dalam isi kandungan dia cerita pasal seks kan. Lepas tu tak apalah, lagi kita boleh dengar apa jawapan daripada Wan Fauzuddin ni, Abang Wan kita. Lepas tu dia berkongsi perangai-perangai Sanusi, perangai-perangai pimpinan PAS dan kerajaan hari ni nak bantu, pasti, bukan setakat pasti, anak-anak murid rakyat Malaysia. Bukan saya saja kerajaan hari ni ditubuhkan, dinaikkan, dan juga bukan saya saja. Datuk Seri Anwar Ibrahim pi ke sana, pi ke sini mencari pelaburan, usaha mendapatkan pelaburan dan bawa balik ke dalam negara kita. Dan Alhamdulillah sekarang ni untuk buat chip di dalam dunia ni, Malaysia adalah negara yang paling besar menerima pelaburan pembuatan chip. Hampa boleh tengok atas hasil siapa? Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim pun, kalau hampa dengar ucapan dia baru ni di dalam Kementerian Kewangan, dia pun, walaupun itu adalah usaha dia, kita nampak dia pergi ke sana, pergi ke sini apa semua, dia tak claim mengatakan itu kerja dia seorang. And dia sendiri, dia claim ini kerja kita semua. Dia pilih jumpa penjawat awam, dia pilih jumpa siapa-siapa. Dia tidak akan claim mengatakan apa yang dia buat, apa kejayaan, apa hasil, bukan kerja dia seorang, kerja semua, terutama pejabat-pejabat awam. Itulah salah satu kebanggaan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berterima kasih kepada penyokong-penyokong dah yang nampak perjuangan Anwar Ibrahim, usaha Anwar Ibrahim. Alhamdulillah, walaupun Datuk Seri Anwar Ibrahim dapat pegang negara ni, dapat jadi Perdana Menteri di dalam keadaan hutang negara 1.5 trilion dan bebanan komitmen kerajaan terlalu besar kan, seperti mana 1MDB lah, hutang itu, hutang ini, keluarkan bond lah, macam-macam kan, komitmen kerajaan. So kerajaan perlu ambil mana duit-duit ni, duit untuk kerajaan nak menampung semua tu. Of course daripada segi cukai, tapi cukai tak banyak sekarang ni. Daripada segi cukai, salah satu pendapatan, daripada segi segi pelaburan, cukai jalan raya, cukai highway apa, itulah pendapatan kerajaan. Untuk apa? Untuk kerajaan menguruskan balik negara kita, bagi duit kepada rakyat, bagi duit kepada, untuk menyediakan perkhidmatan untuk rakyat. Faham tak? Jadi tak apalah, jom sama-sama kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh Abang Wan. Agak panjang, tapi aku sangat-sangat puas hati. Aku sangat-sangat Alhamdulillah kita ada orang seperti Abang Wan yang dapat menyampaikan kan. Dan sekejap lagi Abang Wan dia akan membandingkan perbezaan antara Anwar Ibrahim dan juga Hadi Awang kan. Hadi Awang parlimen pun tak berani mai,
tak payah sembang. Tak pernah lagi aku tengok Hadi Awang berhadapan dengan Anwar Ibrahim. Tak pernah lagi. Tak kala daripada segi dalam parlimen ke, di luar parlimen, aku tak pernah jumpa. Setakat yang pernah tanya soalan kepada Anwar Ibrahim pun hanya Muhyiddin Yassin, calon Perdana Menteri. Itu pun satu je soalan, belakang Anwar macam ni nak abang pergi gambar. Jadi jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Abang Wan Fauzuddin. Jom sama-sama. Itu mulut Sanusi, mulut longkang, peduli kada. Kalau mereka berdemo dan mereka marah macam kita marah sekarang, apa nak jadi negara kita? Tapi kita sebagai Islam sepatutnya kita lebih betul langsung. Kita yang lebih patutnya berlapang dada. Kan? Ini melompat-lompat tak ada pasal. Tindakan dah ambil, tapi kita melompat tak habis lagi. Kan? Polis berapa kali kata dah. Tindakan tegas akan dia ambil. Dan ada kilang dah tutup pun. Apa lagi yang kamu nak? Masih lagi nak main isu ni, kenapa? Apa lagi kamu nak? Kamu nak kita kerajaan menjatuhkan hukuman ISA kepada mereka? Ya? Nak membela agama Allah sampai kita melakukan kezaliman. Ini bukan ajaran Islam. Nak membela nama Allah, tak boleh kita melakukan kezaliman. Kerana Allah juga mengharamkan kezaliman. Nak bela nama Allah mesti dilaksanakan dengan adil. Ya? Dengan adil. Berhukumlah dengan adil. Ini ajaran. Ini diperintahkan oleh Allah SWT. Walaupun niat kamu nak membela nama Allah, tetapi jangan berlaku zalim kepada orang lain. Jangan ingat atas alasan membela nama Allah, maka kamu boleh berlaku zalim kepada orang. Tak ada. Allah tidak akan nilai macam itu. Jadi di bawah kerajaan Malaysia Madani, apa yang kita lakukan penuh dengan hikmah dan bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ini yang diajar oleh Al-Quran. Seru kepada Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Dan yang satu lagi, ihsan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ihsan penting. Dan ihsan itu salah satu konsep yang terdapat dalam Malaysia Madani. Apa dia ihsan? Bersifat berlapang dada, berkasih sayang, jangan fitnah orang, bersangka baik dengan orang. Bersangka baik itu penting. Ini orang nak bantu kita pun, kita kata, oh, kita letak dia bersangka jahat. Kita letak atas keraguan, ragu. Kerajaan nak membantu guru-guru pasti. Niat kita betul ni sebab ada aduan. Ada laporan tentang penganiayaan kepada guru pasti. Jadi kementerian kata kita nak siasat. Bukan pasti saja, semua sekolah-sekolah lain juga akan disiasat. Macam mana pengurusan dia, ada pekerja atau tidak, berapa gaji dia, potongkan SP atau tidak. Ini nak disiasat. Dengar saja kerajaan nak pergi semak, marah. Oh, ini kerajaan zalim, nak menghapuskan pasti. Apa dosa pasti? Apa dosa pasti? Nak dizalimi, apa dosa pasti? Memang pasti tak ada dosa. Kemungkinannya berdosa kamu tak bagi gaji pada guru pasti. Pasti tak berdosa, Syekh. Pasti tak berdosa. Pasti banyak sumbangan dia kepada anak kita. Dia ajar anak kita mengaji Al-Quran. Dia ajar anak kita bernasyid. Ya, banyak ajar Al-Quran, baca Quran. Pasti tidak berdosa. Yang berdosa siapa? Mungkin kamu, Syekh. Kamu tidak menjaga kebajikan guru-guru pasti. Kamu hanya menjual nama sukarela. Atas nama fisabilillah. Bila guru-guru dia mengadu gaji tak cukup, jangan kira sangatlah gaji. Ini dunia saja, yang penting akhirat. Macam itulah cara ustaz. Bila anak buah mengadu tentang masalah mereka, gaji tak cukup, 500-600 saja sebulan, nak jadi guru, apa Syekh ni kata? Jangan kira sangat upah di dunia ini. Dunia ini sementara saja. Ya, kita hidup ni umpama lampu dinding. Ya, bila
bila masa saja akan terpadam. Sedap ustaz ni. Siap nasyid lagi. Hidup ini bagai lampu dinding. Siap nasyid ustaz ni. Nak bagi tahu ustazah tu bahawa hidup ini bagai lampu dinding. Bila-bila masa saja boleh terpadam. Jangan minta lebih gaji. Kan? Dia nasihat orang pandai saudara. Kan? Tapi dia wakil rakyat. Dia adun saudara. Ya, allowance dia sapu, gaji dia sapu, parlimen tutup pun dia ambil gaji, ya, lockdown di rumah gaji sapu, ponteng parlimen pun dia ambil gaji, kereta besar, mana fisabilillah dia? Dia tak ada fisabilillah. Dia sapulah. Berdepan dengan guru pasti, dia pujuklah. Dengan tawaduknya dia sambil dia main-main janggut tu, ya ustazah, kita ni parti Islam ustazah. Kita ni bukan saja parti politik, kita ni parti dakwah. Kita nak menjalankan kerja fisabilillah kita. Nah itu kita kena betul ustazah. Kalau ustazah mendidik anak pasti ni, didiklah dengan betul-betul. Masuk pukul 8, balik pukul 5 petang. Jangan ponteng-ponteng ustazah. Tentang imbuhan itu dunia sahaja. Dunia ni sementara saja. Tak lama kita di dunia ini. Jangan kejar dunia. Yang penting akhirat itu kekal abadi. Dia cakap dengan ustazah kan. Lepas tu dia nasyid lah. Hidup ini bagai lampu dinding. Ustazah pun lembut hati dengan lagu nasyid tadi. Lembut hati. Betul juga dia kata. Hidup ini bagai lampu dinding. Akhirnya terpadam bila masa saja kan. Maka ustazah pun tak kisahlah gaji 500 sebulan. Tak potong KDSP pun tak apa. Lepas tu ustaz balik lah. Ustaz pun keluar daripada pasti tadi, naik kereta Velfire. Dia tak ada fisabilillah saudara. Dia tak ada fisabilillah. Penyokong aja. Ya? Ustazah pasti, budak-budak uni aman. Kena fisabilillah. Dia tak ada. Flat kereta pun mewah saudara. Flat kereta, belum kereta lagi. Flat kereta tu pun dah kalah PMX. PMX pun 4 angka. Kereta Perdana Menteri pun 4 angka. Dia 2 angka je. 1 angka, 2 angka. Taki 1. TAK 1. Maksudnya apa? Takiuddin. PAS 10. PAS 11. PAS 1. 10. Dia jual plat kereta saudara. Anwar 4 angka je kereta dia. Kan? Sebab pada Anwar bukan ada apa-apa nilai pun plat tu. 1 angka ke 2 angka ke 3 angka. Tapi kalau kita tidak boleh mentadbir negara, kalau kita malas bekerja, tak guna pakai fly mewah. Kan? Sebab negara ini maju dan dipandang hebat, diangkat martabatnya bukan kerana flat kereta tu, bukan kerana kereta kita mewah atau tidak. Kan? Sebab itu Anwar tak pandang benda-benda ini. Dia tak pandang kebendaan ini. Tapi kalau Allah nak bagi rezeki pada orang jujur ni, orang yang bekerja jujur dan ikhlas, ada saja jalan rezeki dia. Kadang-kadang rezeki yang tidak disangka-sangka. Sebab itu tiba-tiba ke bawah dulu Tuanku Tuan Agong, ya, memberikan Datuk Seri Anwar ni pakai Mercedes. Melompat lagi sekali walaon bila tengok Anwar pakai Mercedes. Anwar pakai Mercedes pula. Kata tak ambil gaji. Gaji dah tak ambil, Mercedes pula percuma. Sakit hati dia orang semua. Pasal apa? Dia orang nak pakai Mercedes, puak-puak dia orang ni nak tukar Mercedes, bukan si biji. Semua esko tukar pakai Mercedes. Ya? Siapa bagi? Tak ada siapa bagi. Pakai duit rakyat. Biji Mercedes, pakai duit rakyat. Anwar pakai Mercedes, 1 sen pun duit rakyat tak pakai. Dia tak ambil duit kita. Dia nak pakai Mercedes, tak ambil duit kita. Agung bagi dia. Dia minta, dia tak minta. Tapi Agung bagi. Dia nak tolak, tak boleh tolak lah. Kalau dulu yang kereta ditempah oleh Muhyiddin ke Syam Sabri zaman dulu, Mercedes tu, boleh tolak. Sebab dia guna duit rakyat. Dia guna duit rakyat 1 juta lebih. Tempah. Sebab dia confident dia menjadi Perdana Menteri balik semula. Tempah awal-awal Mercedes. Lepas paling raya ni, kita pakai Mercedes baru. Kita jadi Perdana Menteri. Jen Cilik kata, kita jadi Perdana Menteri pakai Mercedes baru. Kata. Confident. Kan? Tempah awal-awal sebelum paling raya.
Sebab apa? Sebab sebelum pilihan raya tu kan parlimen tutup, darurat, jadi orang tak boleh petikai kan perbelanjaan. Tak ada siapa boleh petikai nak beli Mercedes 1 juta lebih. Sebab tu dia tempah sebelum pilihan raya. Kan? Tapi Tuhan takdirkan sampai je Mercedes tu Anwar jadi Perdana Menteri. Anwar ambil? Tak ambil. Kalau Anwar ambil boleh tak? Boleh. Sebab pertama sekali bukan dia tempah. Bukan dia tempah. Tempahan Mercedes itu berlaku sebelum dia jadi Perdana Menteri. Boleh je dia pakai. Tapi kenapa dia tak nak ambil? Sebab dia memikirkan dia Perdana Menteri yang dia bercadang tak nak ambil gaji, tapi buat apa dia nak ambil kereta guna duit rakyat sampai 1 juta lebih. Sedangkan kereta Proton tu ada lagi, masih boleh guna lagi. Maka dia pulangkan balik Mercedes itu. Sebab nak ambil balik duit tu, selamatkan balik duit rakyat. Kalau dia nak pakai Mercedes, dia boleh pakai dah saudara. Sebab itu ada walaupun kata, wah, Anwar dapat, seronok lah Anwar dapat Mercedes daripada Agong. Seronok apa? Dia nak pakai, dia boleh pakai. Awal lagi kalau dia nak, tapi dia tolak. Tapi kali ini dia tidak boleh tolak. Sebab itu anugerah Agong, bukan Agong suruh dia pakai. Kalau dia tak nak, dia akan rasa dia telah maulah, kata orang dah bagi kita kan. Tolak ni macam nak jaga hati lah. Dan Agong bukan bagi dia seorang. Sebelum ini Agong bagi beramai. Ketua Pilihan Negara baru ni dapat. Banyak pimpinan dapat. Di Johor, waktu di Tuan Johor dulu, ya, pengarah, pegawai hospital yang bertugas lumus dalam COVID, ya, frontliners, berapa banyak dapat kereta. Sultan Johor bagi. Dia memang suka bagi pada orang yang dia rasa orang ni banyak jasa buat kerja. Dia bagi sebagai hadiah. Apakah salah bagi hadiah? Tak salah. Kuda Nabi merah, kuda mahal Nabi itu pun hadiah. Dia tak ambil duit rakyat. Ya? Kita nak jadikan contoh. Kononnya lebay pakai kereta mewah, sebab Nabi pun pakai kuda merah, kuda mewah. Tapi Nabi tak guna duit rakyat, lebay. Engkau beli Mercedes itu duit rakyat, lebay. Jangan samakan, lebay. Ya? Kau semua kau nak samakan dengan Nabi. Jauhlah akhlak kau dengan Nabi. Tu samalah. Tu salah samalah. Malu. Malu. Kalau orang kita sendiri pun, Anwar ni yang tak ambil gaji satu, yang kedua dia dapat Mercedes kereta mewah ni daripada Agong, anugerah Agong. Kita sendiri malu nak kata Anwar ni sama macam Nabi. Nabi dapat kuda merah yang mahal, anugerah. Ya, Anwar dapat Mercedes mewah, anugerah juga daripada Agong. Kita pun tak kata macam itu, malu. Cuma janganlah kamu ni nak tunggang agama, nak menyamakan pemimpin kamu, konon-kononnya Zuhud lah kononnya. Ya, nak pakai kereta mewah. Lepas tu nak samakan dengan Nabi. Nabi pun pakai kereta mewah katanya. Oh, bab mewah ni kamu ikut Nabi. Bab yang Nabi zuhud, Nabi susah, Nabi mengutamakan rakyat, kamu tak ikut. Bab kereta mewah kamu ikut, bab Nabi berpoligami kamu ikut. Oh, yang syok-syok kamu ikut lebay. Benda-benda yang syok laju je kamu ikut, kan? Tapi akhlak Nabi kamu ikut. Akhlak Nabi bila berdepan dengan bukan Islam, kamu ikut. Bagaimana Nabi melayani seorang Yahudi yang sentiasa setiap hari menyakiti dia, memukul dia, membaling dengan batu, hari-hari Yahudi dibaling dia. Dia bersabar. Dan bila Yahudi ni sakit, Rasulullah pergi ziarah dia. Sampai hari kematian Rasulullah masih lagi. Ya? Sebab apa? Itulah akhlak Nabi. Ada kamu ikut? Ada kamu tiru? Tak. Kamu cari musuh. Luar parlimen pun kamu musuh, dalam parlimen kamu pun nak bergaduh. Nak bergaduh je. Sesama Islam pernah bergaduh, dengan bukan Islam kamu nak bergaduh. Kamu nak berkawan dengan siapa ni lebay? Saya rasa lebay ni kalau duduk lautan pun dengan beruk monyet boleh bergaduh ni. Buat ni. Satu hari tak bergaduh tak boleh. Satu hari tak fitnah tak boleh. Ini buku Gabriel Garcia Marquez yang Anwar baca tu. Itu pun jadi bahan fitnah. Dah tak ada benda nak fitnah dah. Kan? Dia tak baca buku tu, tanya lebay. Berapa malam dia tak baca. Kan? Tak baca. Dia kenal pun tidak siapa dia. Kan? Sebab itu kita bagi penerangan supaya anda di luar sini, yang di luar sana, jangan terpedaya ya dengan walau-walau ini. Ya.
Bila dia kata Anwar baca buku Gabriel Garcia Antel Agos itu, ya, sebagai buku lucah, maknanya otak walaon dan wala untit. Dan lebih-lebih ini memang otak dia kuning. Dia nampak apa saja, semua dia nampak benda yang lucah. Ya, sebab tu saya sebut tadi, kalau dia dapat Al-Quran, letak Al-Quran depan dia, 30 juzuk Al-Quran ni, mana surah dia akan baca? Dia baca surah berkenaan, dia akan baca ayat-ayat berkenaan dengan berjunub, berjima. Yang tu dia minat lah. Yang tu dia minat lah. Dia tak baca yang dalam tu, benda-benda yang kebaikan-kebaikan yang lain, dia takkan baca. Dia akan cari berkaitan dengan macam mana dalam Quran ni ada cerita pasal persetubuhan. Yang itu dia teliti. Dalam Quran cerita tentang poligami, ada tak poligami? Ada tu teliti. Ini lebay. Sebab tu saya katakan tak perlu nak jadi macam walaon. Walaon ni otak dia, saudara, dia punya minda ni dah tertutup. Dah tertutup. Memori dah padat, dia tak pernah di-clearkan langsung. Sebab apa dia tidak boleh melihat kebenaran? Sebab dalam hati dia ada seketul daging yang busuk. Bila ada seketul daging dalam busuk dalam hati dia, cakaplah kebenaran apa pun, dia tak boleh terima. Kita tak perlu nak baca buku tu, kita boleh fikir logik kalau kita ada akal yang sihat. Kalau kita ada minda yang sihat, kita fikir logik je. Anwar nak baca buku lucah, baca pertama sekali dia baca public. Buka macam tu public. Yang kedua, dia sendiri ambil gambar. Gambar tu dia upload dekat Instagram dia. Dan dia cerita dia baca buku itu. Kalau kita fikir logik, kalau buku itu lucah, takkanlah dia bodoh pergi ambil gambar dia baca. Baca depan orang ramai, ambil gambar dan viral kat Instagram dia. Tak ke bodoh. Budak sekolah rendah yang tak sekolah yang nakal dulu. Kan dia baca buku yang tak baik ni, dia masuk dalam jamban. Sorok-sorok dah store. Takut cikgu nampak. Kan? Budak-budak pun tahu. Ini pula pemimpin. Perdana Menteri. Ya? Kemudian situ pula kawan dia keliling tu, bukan dia seorang-seorang. Dengan pegawai dia, kan, bodyguard dia ada keliling dia. Takkan dia nak baca buku selamba yang macam ni, siap tunjuk lagi tajuk buku penulis dia. Dan dia ambil gambar, dia masuk Instagram. Apakah dia nak tulis baca buku lucah macam tu nak tunjuk? Come on lah, walaupun jadi bodoh sangat. Logik lah. Ya? Tapi kalau kamu otak kamu kuning, betul lah. Bila otak kamu kuning, kamu kata, oh, penulis buku ni pernah bercerita tentang seks, bercerita tentang apa ni, dah kamu cari tulisan dia macam itu. Sebenarnya penulis itu adalah sastrawan, macam saya sebut tadi. Dia seorang sastrawan. Kalau kat Malaysia ni dia lebih kurang macam Osman Awang yang saya sebut tadi, Shah Nun Ahmad, di antaranya. Jadi Shah Nun pun pernah menulis buku Syit. Apakah kita nak kata Shah Nun Ahmad ni penulis kotor? Tajuknya pun dah kotor, Syit. Tapi bila orang baca habis, banyak benda-benda manfaat yang terkandung dalam buku Syit itu. Tapi kalau Wa'an malah membaca, Wa'an hanya suka baca tajuk, maka dia akan kekal bodoh sampai hari kiamat. Tapi kita jangan putus asa, saudara. Ya? Kita tahu di kalangan Wa'an ini, ada yang nak dia bodoh sampai mati. Ada juga Wa'an yang dia tak tahu yang dia tu bodoh. Ini masalah juga ni. Ya? Dia tak tahu yang dia tu bodoh. Tak tahu tak apa lagi. Dah lah dia tak tahu dia tu bodoh. Dan dia terasa dia tu cerdik. Ini masalah. Ini masalah. Tapi kita kena juga memberikan tazkirah pada dia setiap hari. Ya? Kita kena bagi tazkirah, saudara. Sebab itu saya tampil hari ini dengan berbagai-bagai watak hanya kerana nak tazkirah mereka. Sampai ke tahap itu kita berusaha untuk tazkirah mereka, saudara. Ya? Selama ini kita bercakap seperti biasa, dia kata tak mau dengar. Saya hanya mengikuti ulama saja. Siapa ulama? Ulama saya orang yang berjanggut berserban, yang ada misai jambang. Itu ulama bagi kami. Terpaksa lah saya simpan saya punya jambang dengan janggut ini. Sampai ke tahap itu, saudara, saya berjihad. Nak mendakwah ulama-ulama ni bukan mudah, saudara. Itu pun pro bono juga. Pro bono, saudara.
Bukan senang. Nak bola jambang ni saudara. Lama saudara. Tapi terpaksa buat. Ni, serban ni bukan dapat percuma, kena beli. Beli serban. Sebab kita nak mendapatkan, nak berikan kefahaman kepada walaupun ini, kadang-kadang kita terpaksa berkorban. Kita terpaksa berkorban dan kita terpaksa berdakwah ikut seperti mana yang mereka kehendaki. Seperti mana Sanusi lah. Dia suka mendampingi wala untid, muslimat-muslimat dan wala untid untuk berdakwah dengan kaedah, dengan pendekatan, dengan uslub karaoke. Itu cara Sanusi. Cara dakwah dia. Cara dakwah saya macam ini. Sanusi dengan dakwah dia macam tu. 2-3 pagi, waktu dia qiyamul lail, untuk dia berkaraoke dengan perempuan, di qalabul malami, dia berkaraoke. Itu dakwah dia, kan? Sebab lagu-lagu yang dia nyanyikan tu semua lagu dakwah. Siapa yang cakap dakwah? Ketua ulama, ketua dan ulama PAS. Bukan saya sebut. Ketua dan ulama PAS ni, kalau dia kata Sanusi berdakwah dengan karaoke, tentu dia ada dalil, saudara. Mesti ada nas dia. Dia bukan boleh sebut macam tu. Dewan ulama, saudara, dia ada nas dia, dalil dia untuk mengatakan Sanusi karaoke 2-3 pagi tu dengan perempuan mana entah tu, kan. Itu adalah merupakan dakwah. Lagu yang dinyanyikan tu semuanya lagu dakwah. Senangnya dalam hati. 2-3 pagi dia nyanyi. Senangnya dalam hati, ada orang tak dapat gaji. Aku karaoke 3 pagi. Apa aku peduli? Macam tu. Itu lagu dakwah. Lagu yang dia selalu nyanyi. Gugusan hari-hari, sampai bila nak tunggu gaji? Apalah nak jadi. Saya tengok dekat TikTok ni, dekat media sosial, mengamuk orang Kedah sekarang ni. Nak puasa, nak raya, di air tak ada. Air tak ada, saudara. Dekat Kedah, bila timbalan Menteri Air datang, marah. Dia marah kenapa ambil tahu pasal Kedah. Duit daripada pusat nak, tapi timbalan menteri datang, dia marah. SPRN datang siasat pasukan bola, kalau pemain-pemain tak dapat gaji, marah juga. Tak boleh kacau dia ni rupanya. Ni Kedah jangan kacau. Kalau buat faham, orang nak rampas Kedah weh, dia beritahu orang Kedah. Orang Kedah, hampa tahu tak? Orang nak rampas Kedah, orang nak rampas negeri kita, hampa tahu tak? Dia beritahu orang Kedah. Dia nak bagi orang Kedah pertahankan dia, kan? Dia cerita macam tu orang Kedah. Orang nak rampas negeri. Nasib dia lah, nak macam mana, saudara? Kita nak marah pun tak boleh. Kita nak selamatkan orang Kedah pun susah lah sekarang. Itu hari sebelum PRN kita dah beritahu. Setiap hari kita baru, siang malam kita beritahu, tolonglah ubahlah Kedah. Kamu dah lihat dia sebelum ini jadi menteri besar. Bukan kali ni dia jadi menteri besar, dah sebelum ni pun dia jadi menteri besar. Sebelum PRN memang dia menteri besar. Kamu tengoklah prestasi dia. Jangan tengok kesempoyan dia tu, kesempoyan. Sempoi. Kerana dia sempoi. Sempoi tu tidak boleh mengisi perut kamu. Sempoinya Sanusi itu tidak boleh digunakan untuk berstinja. Kena perlukan air. Tak cukup dengan sempoi dia. Sempoi dia sekejap je lah buat kamu ketawa, kan? Bila cakap dia tunjuk, dia buat lawa bodoh dia, kamu ketawa lah. Lepas tu bila kamu nak terberak, nak cuci, tak ada air. Takkan nak guna kertas pasir, saudara. Sekali-sekali boleh lah guna kertas pasir untuk istinja. Kalau kerap kali, apa akan berlaku? Kalau hari-hari dah gosok kertas pasir, kayu balak tu pun jadi licin kalau gosok kertas pasir. Itulah saya kata,
Bulan puasa ni kau duk tambah dosa. Bukan tambah dosa, saya tambah pahala. Bila kita bagi tazkirah, nama pun tazkirah. Ya, mengingati, saling mengingati. Ha. Jadi saya mengharapkan pahala supaya saya nak mengingatkan kepada walaupun di luar sana. Ya. Di bagaimana kaedah kita nak memilih pemimpin. Nak memilih pemimpin yang boleh buat kerja, yang berakal, yang rajin, atau sekadar nak pilih pemimpin yang sempoi. Kalau nak pilih pemimpin yang sempoi, banyak di luar sana. Cari aja yang masuk pertandingan Raja Lawak, dan jadikan dia menteri besar. Kalau sekadar nak berhiburan lah, kalau sekadar nak berhibur, tidak ada masalah. Jadi sebab itu kita bagi tazkirah setiap hari bulan Ramadan ini, supaya bulan Ramadan yang dimasukkan dengan puasa itu adalah mensuci, bersih, ya, supaya kita bersihkan minda kita daripada terus menjadi mangsa kepada penfitnah dan penunggang agama. Ya? Penunggang agama ni saudara, dia tak kira bulan Ramadan ke tak bulan Ramadan. Dia fitnah dia on. Ya? Jadi kita kena jawab fitnah. Kalau dia fitnah bulan Ramadan, kena jawab bulan Ramadan. Takkan ada fitnah bulan Ramadan, kita nak jawab bulan Syaban, bulan Zulkaidah, bulan Syawal. Dalam tazkirah tarawih, kan, dia buat tarawih dengan kadang lebih nak ambil kesempatan juga. Lepas tarawih, masa lepas tarawih rakaat 4 rakaat berhenti sekejap, tazkirah. Tazkirah ada politik saudara. Masa itulah dia tunggang agama bulan Ramadan. Tapi katanya walaupun, oh dia boleh. Lebih tak apa. Orang lain tak boleh. Apa ni cerita politik bulan puasa ni? Oh, hilang pahala puasa. Oh, tak puasa ke kamu? Cerita politik. Kalau kita. Kalau dia boleh. Dia boleh saudara. Sebab itu kita jangan kita terikut dengan gentak dia. Kalau kita terikut gentak dia, habislah. Kita kata, oh bulan puasa ni tak nak cerita politik. Kita dah rumah je kan, relax je, dengar lagu nasyid. Tak ada buat apa-apa. Tak ada bagi penerangan apa-apa, relax. Tapi dia hari-hari bagi penerangan. Tazkirah, tarawih dia bagi cerita politik, siang politik, ni politik. Kita duduk diam je. Bodoh lah kita. Kan? Bukan cara Islam macam itu. Islam ni, apabila kamu mendengar berita-berita yang fitnah, ya, dan kamu tahu itu fitnah, maka wajib kamu jawab, kamu nyatakan. Macam hari ni fitnah ada tentang buku, kan? Fitnah ada tentang buku. Anwar kononnya baca buku lucah. Kita jawab dan kita bagi tahu bahawa penulis buku itu adalah sastrawan, dan dia menulis banyak buku, dan dia banyak pandangan dia, dan banyak ilmu dia. Nak tahu lebih lanjut apa dia yang dikenali sebagai Gabriel Garcia Marquez ini, saya dah sebut tadi, ya. Saya nak baca kat sini panjang. Saudara boleh buka dalam Facebook Fatih Aziz Omar. Dia mengulas tentang penulis ini. Kena kenal siapa dia penulis itu. Yang di buku yang dibaca oleh Anwar itu. Itu bukannya buku lucah. Lebay yang kata lucah. Wanaon yang kata lucah. Pasal dia nampak benda yang lucah. Kan? Ini masalah dia. Dan ini yang kita kena jelaskan. Kalau kita tak jawab, dia kata betul. Kalau kita tak jawab, dia kata betul lah. Betul lah tu Anwar baca buku lucah. Kenapa dia tunjuk saja je, dia tunjuk orang ramai. Nak saja je Anwar tayang kepada orang ramai supaya rakyat Malaysia tahu bahawa Perdana Menteri sekarang ini suka baca buku lucah. Kan tu? Jadi nak berdepan dengan walaun dalam isu ni senang aja. Kalau saudara pergi mana-mana room dia buat live, senang aja. Kalau dia kata, oh Anwar baca buku lucah, saya tahulah buku lucah, senang tanya dia. Bodohnya Perdana Menteri. Kan? Baca buku lucah kat public, kemudian ambil gambar, dia upload dekat Instagram dia. Bodohlah PMX. Sebetulnya persoalan yang kita perlu tanya, kenapa dia ambil gambar itu? Kenapa dia upload gambar itu? Bukan orang lain. Kalau orang lain curi gambar tu mungkinlah. Ya, dia boleh kata, oh Anwar baca buku ni secara sembunyi-sembunyi, tapi saya sempat ambil gambar. Tapi tidak saudara, dia baca tempat awam, dalam kenderaan
dikelilingi pegawai-pegawai dia lah. Kan? Bukan dia sendirian. Kerana dia sendiri ambil gambar, dia sendiri upload ke Instagram dia. Maksudnya apa? Dia menandakan bahawa dia baca buku dan dia cerita apa yang terkandung dalam buku itu. Dan buku itu bila kita semak adalah merupakan seorang sastrawan Amerika Latin. Ya. Tapi kalau walaon, dia baca buku itu, dia pergi cari benda-benda berkaitan dengan seks. Maka dia kata itu dia Anwar baca. Ya, walaon. Dia ingat Anwar tu macam dia. Dia ingat Anwar tu macam Tontowi. Kisah Tontowi di Jerman ni saudara. Kalau kita nak bongkar boleh. Tapi rasa-rasa apa pentingnya kita cerita? Kalau kita cerita pasal lebay ni banyak saudara isu-isu ni. Ya, isu motor senik. Boleh aja saya nak cerita. Kan? Isu Tontowi pergi Jerman. Apa ni, pay per view. Pergi hotel, tengok cerita-cerita tak senonoh, kemudian orang lain tolong bayar. Kan? Ini cerita benar. Tapi apa faedah kita cerita? Tapi lah dia nak tengok apa pun kat luar negara sana. Kalau berdosa dia jawab sendiri lah. Tak ada kena mengenai rakyat pun. Kan? Dia tengok tu pun, dia tengok TV lucah kat sana pun bukan guna duit rakyat. Peduli apa? Kan? Tapi kita nak main isu ni. Kita boleh je main isu Semurid, Azmin Semurid, pimpinan PN Perikatan Nasional bersama dengan lebay. Ada kita nak main? Isu tak main. Kita bukan level, kita sekelas level walaon yang hanya standard dia cerita pasal benda langkain dan seluar, langkain dan seluar. Itu dia. Modal lain tak ada. Kita tak main isu tu. Ada kita main isu usap budak tu. Itu bapak kuat pas tu. Usap budak tu kan. Yang dia masuk penjara sekarang ni, kes apa. Kita tak main isu tu. Isu Mustafa Adi. Yang sepeda besar yang putih, sepeda besar putih tu. Ada kita main, kita tak main. Pasal bagi kita tak guna kita main isu langkain orang, peribadi orang. Dia tidak melibatkan rakyat pun. Apa untungnya kalau kita hari-hari duk cerita pasal Azmin Semurid? Apa untung dia? Tak ada untung apa saudara. Bahkan kita dapat dosa lagi. Pasal kau bercerita hari-hari tentang aib orang. Seolah-olah kau tak ada aib. Sedangkan Islam ajar aib orang, kalau betul dia buat pun kita kena lindung aib dia. Kalau betul, kalau tak betul jadi fitnah. Berganda dosa kita. Pertama kau aibkan dia, yang kedua kau aib tu pula benda tak betul. Sama lah hari ni dia cerita PMX baca buku lucah. Betul ke dia baca buku lucah? Siap buat live nak cerita. Bulan Ramadan buat live 2 ekor iblis tu buat live hari ni. Cerita Anwar baca buku lucah. Ni siang-siang buta ni buat live tadi. Kalau betul, katalah kalau betul, pertama sekali kenapa kamu nak dedahkan? Kalau tak betul kamu fitnah. Tapi yang pastinya tidak betul. Sebab macam mana kita nak katakan betul kalau tuan punya badan sendiri upload gambar dia? Tapi kita tak ada akal. Walau yang dengar pun tak ada akal. Kalau kita tengok sejarah perjuangan Anwar Ibrahim ni, kalau kita dengar, biasa dengar teliti, ya, teliti ucapan-ucapan dia di mana-mana pun dia ucap, dia banyak mengambil ungkapan-ungkapan yang bahasa-bahasa standard. Ya, ada bahasa daripada pimpinan-pimpinan. Sampai bahasa-bahasa pemimpin komunis pun dia ambil. Ungkapan Mao Zedong pernah sebut, Konfusi, kan, Cina punya tokoh sebut. Karl Marx, dia boleh ingat apa ungkapan-ungkapan Karl Marx. Salman Al-Farisi, Ibnu Sina, banyak tokoh-tokoh. Sebab menandakan dia banyak membaca. Sebab tu dia tahu. Kalau tengok ucapan dia, dia banyak mengungkap. Kalau cerita pasal keuangan, ada tulisan tokoh-tokoh yang bercerita tentang keuangan, dia petik, kan, menandakan dia banyak baca. Dalam penjara pun banyak buku dia habis baca. Bukan buku lucah semua. Walaon je, walaon pantang je. Masuk penjara, kan, orang tanya buku apa nak? Buku Tamar Jalis, dia kata. Saya dalam penjara di boring lah. Boleh tak bagi saya buku Tamar Jalis, Siri bercakap dengan jin? Yang itu dia suka baca lah. Satu lagi buku apa? Majalah Nona ada tak? Majalah Nona. Majalah Mastika ada tak? Majalah Mastika. Itu dia baca level dia. Level balon.
Mana nak berkembang ilmu? Kalau baca buku Tamal Jalis, Siri bercakap dengan jin, tahayul je lah. Itu yang ramai terjun Jambatan Tendung tu. Banyak sangat baca buku Tamal Jalis. Solat adat dengan jambatan tu. Ini masalah saya saudara. Salah. Bila kita menggunakan agama kita, dan kita nak jatuhkan orang, yang tak berlaku pun kita fitnah, kononnya berlaku. Tapi yang dapat pahala bulan Ramadan siapa? Anwar lah. Itu mungkin jalan Tuhan nak bagi Anwar mendapat pahala berlipat kali ganda, sebab dalam bulan Ramadan ni orang fitnah dia. Itu pun orang kata bahawa Malaysia Madani ni tak bebas, tidak ada kebebasan bersuara. Sedangkan boleh buat live berjam-jam buat live hanya nak kutuk Perdana Menteri, hanya kerana nak fitnah Perdana Menteri. Okey je. Ada tahanan rahsia? Ada kena tahanan rahsia? Kena cukup tahanan rahsia? Tak ada. Boleh je kutuk Perdana Menteri. Tinggal lagi kamu ingat sama ada kamu takut atau takut berdosa je. Itu je. Takut ke tidak dengan dosa? Itu je. Boleh buat. Kan? Papa Gomo pernah buat. Papa Kari tu, Salim Mabuk Todi tu pun pernah buat. Kan? Ratu Badak sama juga. Pernah fitnah selama je. Tak ada dalam penjara kita orang. Bebas kat luar. Gemuk-gemuk perut dia, buncit-buncit perut dia orang sekarang. Tak salah. Itu pun dia kata negara ni zalim. Pemimpin ni zalim. Punya bebasnya mulut kamu bercakap. Kan? Lepas Mahdi tu cuba buat tengok. Yang kata Mahdi hebat sangat tu, yang jadi penasihat lebay tu, cuba buat zaman dia jadi kerjaan. Nak tengok ke mana kamu duduk. Tak payah bicara, masuk dalam terus. Jadi sebab itulah kita nak bagi tahu, kita Allah pinjamkan kita seorang Perdana Menteri, ya, yang seperti ini, yang ada sekarang ini. Bukanlah kita nak katakan dia yang terbaik dalam dunia, tak. Kita nak kata dia perform 100%, tak. Dia manusia biasa. Dia juga ada kelemahan. Dia juga ada kekurangan. Tapi setakat ini Allah pinjamkan kita, dan dia setakat ini adalah pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini. Dunia luar, media luar bercakap tentang dia. Siapa musuh dia? Musuh dia adalah musuh-musuh Islam. Cuba tengok di barat, yang kritik dia, yang nak provoke dia, semua orang yang musuh Islam, orang yang pro kepada Yahudi, Israel, yang menjadi musuh dia. Tiba-tiba dia balik ke Malaysia, orang Islam kita, Melayu kita pun nak jadikan dia sebagai musuh. Maknanya Yahudi Israel ni, dia tak perlu nak hantar ejen Mossad lagi datang ke Malaysia. Tak payah dia hantar ejen Mossad ke nak menjatuhkan Perdana Menteri. Tak payah. Sebab kat Malaysia ni dah ada dah wakil-wakil dia. Dah ada dah orang Malaysia ni, orang Melayu Islam yang sefahaman dengan dia, iaitu tidak suka kepada PMX. Sanggup buat fitnah hari-hari kepada PMX. Tak cukup fitnah dia, fitnah bini dia. Tak cukup bini dia, hentam anak dia. Tak cukup anak dia, pegawai khas dia pun, bekas pegawai khas dia pun kena. Sampai ke tahap itu nak menjatuhkan Anwar Ibrahim. Tapi percayalah saudara, selagi kita ada, kita ni askar-askar di bawah ni, selagi kita ada, kamu boleh cuba, tapi berdepan dengan kita dulu. Sebab kita dah bersama dengan dia lama. Kita dah sama dengan dia waktu susah, waktu senang, waktu susah balik. Kita pernah bersama dengan dia. Maka kita tak heran berdepan dengan apa-apa ini. Nak berdepan dengan PAS, kita dah bersama dengan PAS lama, dah berkawan dengan PAS lama. Kita tahu apa kelebihan dia, dan kita tahu apa kekurangan dia, dan kita tahu perangai PAS ni. Sebab itu orang PAS cukup marah kalau hari-hari kita bercakap tentang dia. Dia marah. Sebab dia takut anak-anak muda yang selama ini tidak kenal PAS, akhirnya anak muda, yang selama ini tak kenal PAS, yang hanya kenal PAS melalui serban jubah, melalui ustaz, mereka takut anak muda lagi akhirnya akan kenal siapa PAS yang sebenarnya.
Hari ni dah sedikit demi sedikit orang tahu. Tercetusnya isu guru pasti, orang tahu. Orang tahu apa perangai PAS. Bila berlaku di Kedah, ada orang tak dapat gaji, orang tahu apa perangai PAS. Macam mana kalau PAS memimpin? Sebab itu kita kena sebut hari-hari. Bukan niat kita nak jatuhkan PAS, tapi niat kita nak betulkan, terutamanya orang Islam. Kita nak betulkan supaya mereka benar-benar, kalau mereka nak betul-betul perjuangkan Islam, mereka harus bersama dengan Kerajaan Malaysia Madani. Kalau mereka bersama dengan apa-apa itu, mereka hanya sekadar berslogan semata-mata. Kalau sekadar nak bertakbir, nak berjerit dengan sebutan Allahu Akbar, bolehlah bersama dengan apa-apa dia. Hanya slogan semata-mata, kuat di mulut. Tapi kalau betul kita nak memperjuangkan Islam, duduk bawah Kerajaan Malaysia Madani. Sebab bawah kerajaan ini sajalah imej dan martabat Islam itu dapat diangkat. Walaupun tak nampak dengan slogan, kita akan angkat. Contohnya slogan RU355 yang mereka jeritkan bertahun-tahun sejak 2017. RU35 nyawa kami, RU35 nyawa kami. Kami sanggup mati kerana RU355. Bertahun-tahun duduk menjerit yang tang itu. Bila jadi kerajaan, tak senyap, tak bunyi. Last kali siapa yang buat? Kerajaan perpaduan nak bawa. Ada kita menjaga RU35? Tak ada. Ada kita berimpun di Padang Merebuk? Tak ada. Ada kita pakai baju ungu tu, RU35? Tak ada. Tapi kita buat tak? Kita buat. Islam macam tu. Bukan menjerit dia keluar nak tekak. Menjerit dia keluar nak tekak tak guna. Menjerit keluar nak tekak tu nak carikan semangat, kemudian tak ada temelo. Dapat duit tak tahu ke mana, berapa jumlah tak tahu ke mana pergi. Ni. Cuba buat orang tanya PAS, berapa kutipan hasil RU355 saya nak tahu. Tanya dia. Dapat jawab tak? Berapa kali kamu berimpun di Padang Merebuk? Berapa kali kamu kutip derma RU355? Tanya PAS, mana pergi duit tu? Berapa banyak jumlah? Dan duit tu buat apa? Boleh jawab? Tak jawab, saudara. Cuba tanya PAS, kami pernah menderma dulu. Waktu kamu berimpun di Padang Merebuk, kutip derma untuk apa? Untuk nak lawan Sarawak Report, Saman. Kerana Sarawak Report tuduh PAS makan duit UMNO 90 juta. Haji Hadi kata nak saman Sarawak Report dan gunakan duit sumbangan anak-anak walaun-walaun ini supaya nak lawan Sarawak Report. Maka ramailah yang menderma, saudara. Sebab nak lawan orang kafir Sarawak Report ini. Dan siapa yang berlaku? Haji Hadi tarik saman. Bukan sekadar tarik, bayar pula dengan peguam Kasel tu. Bayar pula dengan peguam Sarawak Report tu 1 juta lebih. Dah tarik saman, bayar pula lagi. Duit siapa digunakan? Ada walaupun tanya, mana pergi duit sumbangan kami? Kami menyumbang itu untuk lawan. Kami menyumbang itu untuk lawan Sarawak Report. Bukannya tarik saman. Tapi kamu tak lawan. Kamu ambil duit kami, tapi kamu tarik balik saman. Dan kamu bayar pula dengan Sarawak Report. Apakah ini perjuangan Islam? Apakah ini kejujuran? Ada tak walaupun tanya pemimpin dia? Tak ada, saudara. Mereka tak tanya. Sebab apa? Takut nak tanya. Sebab itu semakin lama semakin berani lebay memperbodohkan walaupun dia. Sebab tidak ada seorang pun pemimpin-pemimpin di bawah ni yang berani berjihad menegur kepimpinan yang nampak jelas menyeleweng daripada perjuangan PAS. Tak berani. Muktamar semua jadi burung belatuk. Yang seperti Haji Hadi sebut, burung tiung, kan? Haji disebut dalam parlimen. Dia kata kat orang, parti dia lah burung tiung. Walaupun dia diternak lama dah untuk menjadi burung tiung. Apa yang disebut oleh Haji Hadi, semua na'am, na'am, na'am. Betul belaka apa Haji Hadi sebut. Bangun je jadi takbir. Belum berucap lagi, baru bangun daripada kursi ni. Dia persilakan Presiden PAS, Tuan Guru Haji Abdul Hadi. Jadi bangun je, pegang tongkat dia bangun, dah takbir dah. Belum dengar lagi. Dia duduk je, dia Mutajadi takbir. Pap terkentut pula sekejap kan. Takbir.
Itu. Sebab tu dia berani. Tak ada siapa berani menyanggah, mempersoalkan. PS laknatullah. Dia macam tu lah Balaon. Last sekali bila tidak ada hujah, tu dah. Ajar naik kontak tak nak naik. Percaya cakap saya, tak nak naik ni buat ni. Naiklah kontak request tengok. Tak naik. Sebab apa tahu tak? Sebab dia sama tak ada telur macam pemimpin dia juga. Dia macam Haji Hadi. Haji Hadi betul lah. Bila tak ada Anwar, dia punya menyalak berkokok kat parlimen saudara. Macam hebat. Dalam parlimen tu lah Anwar tak ada, Haji Hadi bercakap. Dia bercakap, dia bangun macam ni saudara. Saya sanggup bangun nak tunjuk ni. Kan? Padang ni, padang sana tu. Madani ni bukan Islam, Madani bukan Islam. Macam tu. Kiri kanan dia bercakap kat parlimen. Bila ada Anwar tak datang. Uzur syar'i. Tiba-tiba je dia kena hit. Uzur. Bila Anwar datang parlimen. Kan? Inilah kebaculan yang ada. Macam mana nak martabatkan Islam kalau kita ada pemimpin yang sebetul bacul, penakut. Dah setahun lebih Anwar jadi Perdana Menteri. Saya nak tanya saudara, pernah tak saudara dengar Haji Hadi ni bertanya direct dengan PMX dalam sesi PMQ, soal jawab dengan Perdana Menteri? Pernah tak dia bertanya direct dengan Perdana Menteri? Tak ada. Dia tak datang pun. Tak pernah saudara. Muhyiddin ada sekali saya dapat tengok dia bertanya. Itu pun tercirit dia. Kan? Dia tanya tentang sepadan, isu sepadan dengan Indonesia tu. Tercirit dia. Lepas dia tanya tu, Anwar jawab, dia pun duduk terkelip-kelip macam mata buruk jinak. Jadi langsung tak tanya, tak datang. Tapi kalau tak ada Anwar, ya Allah, dia bercakap, senyum-senyum, tersumbing-sumbing, termulut sumbing, pandang ke kanan-kanan, mengatakan dia hebat lah. Kan? Hebat. Kita pasal Islam, keadilan, kezaliman, jangan zalim. Kita ni dalam Islam ni nak berlaku adil. Kan? Berlaku adil ni dekat dengan iman. Madani ini bukanlah Madani yang sebenarnya. Madani sebenar zaman sahabat dulu. Kena bayar upah pada pekerja macam-macam. Dia lupa yang Sanusi tu dah 24 orang tak dapat gaji 9 bulan dah. Jadi tak nampak yang tu. Sebab apa tak nampak? Mata lalat. Mata lalat. Dia tak nampak Sanusi tu siapa? Ketua penerangan dia. Ketua penerangan parti dia. Menteri besar dia yang lantik. Parti apa? Parti dia. Tapi ada orang tak dapat gaji. Nak bulan puasa ni, nak raya ni tak dapat gaji. 24 orang tak dapat gaji, tak dapat gaji. Ada Hajadi tahu. Ada Hajadi kata Sanusi zalim. Dia tak kata. Dia tak kata zalim. Sebab apa? Sebab geng dia. Geng dia ni buat apa saja boleh saudara. Ni nak beritahu. Tapi PMX belum buat lagi, dia dah tuduh zalim. PMX ni bawa kerja Madani ni nak hapuskan pencen. Apa dah pencen? Pencen dia lagi lah. Saya baru lagi ambil pencen. Saya pesara tentera. Saya dapat pencen. Dah masuk dah semalam. 21 bulan pencen masuk. Okay geng, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Abang Wan. Aku pun sambil-sambil aku drive, sambil-sambil kita layan sama-sama dengan An. Alhamdulillah, pelbagai perkongsian yang diberikan oleh Abang Wan Fauzuddin, dan dia cerita habis soal Hadi Awang. Hadi Awang ni patut apa level dia. Dia pun cerita soal macam-macam kan, asbab kecemburuan. Sama kan. Macam sehari dua lepas Sanusi keluarkan kereta baru. Sebab Anwar Ibrahim dapat kereta daripada yang di-Pertuan Agong, Sanusi tak boleh. Sanusi kena lebih juga. Sebab tu Sanusi keluarkan kereta. Dia beli kereta apa, Predator ke apa dia orang panggil pelesit. Pelesit memang laju punya nak abang ambil gambar. Kan? Kita boleh nilai lah, kita boleh tengok lah pimpinan parti PAS ni kan. Ada je dalil
untuk nak menghalalkan perbuatan mereka. Mereka ada je dalil, mereka ada je alasan-alasan untuk nak menghalalkan perbuatan mereka. Sedangkan perbuatan mereka tu, kelakuan mereka tu, pembelian mereka tu dengan menggunakan duit rakyat. Negeri-negeri hampa pun duk jadi pembangkang dah puluhan tahun. Walaupun hampa berada di dalam keadaan pembangkang, tapi hampa beli kereta mewah. Hampa bagi kepada esko-esko kereta-kereta mewah, kereta-kereta yang sangat-sangat hebat. Rakyat di bawah hampa abaikan. Cuba hampa tengok Kelantan selepas dapat duit royalty waktu 2018. Tu yang pas beli kereta Mercedes tu. Selepas dapat duit royalty. Itu pun royalty pertama kali dapat tu. Kan? Tak tahu kot celah mana apa tiba-tiba keluar kereta baru. Kan? Berapa juta dah tu untuk nak bayar kereta Mercedes untuk esko-esko pas. Belum masuk esko Kedah lagi. Kan? Kerajaan tumbang, naik je kerajaan baru. Kan? Naik je kerajaan Kedah yang baru, pam. Proton Saga baru. Sekarang kita tak tahu apa jenis kereta, apa jenis keistimewaan yang mereka guna untuk duit rakyat. Kan? Mereka kata mereka perjuangkan hak, perjuangkan keadilan, perjuangkan segala-galanya, tapi tak ada pembangunan, tak ada perubahan untuk kawasan mereka, negeri mereka dan rakyat-rakyat mereka. Tetap apa yang ada hari ni, perkara yang ada hari ni semuanya dibuat oleh kerajaan-kerajaan sebelum-sebelum ni. Kerajaan-kerajaan terdahulu. Hampa faham? Hampa perasan? Orang yang dulu je yang buat. Kan? Kerajaan BN dulu yang buat apa yang ada di dalam negara kita ni, semua daripada Barisan Nasional. Last yang kita nampak betul-betul Najib lah. Lepas tu kita tak nampak zaman Mahathir. Apa Mahathir buat? Zaman Muhyiddin, zaman Ismail, apa yang mereka buat? Tapi hutang negara mencana 1.5 trilion. Jadi kita perlukan perubahan, kita perlukan. Alhamdulillah Malaysia mempunyai Anwar Ibrahim. Alhamdulillah negara kita mempunyai yang bernama Anwar bin Ibrahim. Bersyukur rahmatlah geng kita ada. Alhamdulillah. Kan dalam negara orang kenal ulama-ulama dalam negara, ada ulama-ulama luar negara pun kenal dia, meraihkan dia. Depa tahu Anwar Ibrahim mai, depa tahu Anwar main Jerman. Depa jemput Anwar mai. Tambah-tambah pula bulan puasa. 1 Ramadan. Panggil Anwar mai sembahyang tarawih bersama-sama. Kan? Cuba apa tengoklah kalau Anwar Ibrahim pergi mana? Dia pergi China, dia pergi Australia, dia pergi Amerika Syarikat. Mesti dia akan pergi cari orang-orang Islam. Dia pergi cari ulama-ulama yang ada di dalam negara-negara tu, walaupun negara tu negara kafir, negara yang bukan Islam. Dia pergi cari juga kepimpinan ulama yang di dalam satu-satu negara tu. Itu yang apa kita nampak. Dia bagi satu keyakinan kepada pelabur. Dan walaupun dia balik Malaysia, kan, walaupun dia hentam kritik, tengok dia relax. Dia tak balas pun, dia tak respon pun. Kalau Perdana Menteri kita menjerit, dah perbankan dah menjerit. Cuba apa fikir, kalau kerajaan daripada Anwar Ibrahim menjerit, lagi tak, memang huru-hara lah. Kan kita punya kerajaan kita memang tak stabil lah. Memang gundah gulana, hang kata aku serang hang serang aku. Jadi apa yang dibuat oleh Anwar Ibrahim ni, orang serang dia, orang attack dia, kau dia diam. Di dalam ucapan dia boleh dia selit sikit, dia pun jawablah sikit, jawab sikit. Tapi dia jawab dalam keadaan relax. Sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim dia nakkan kestabilan politik. Yes, semua negara di dalam dunia nakkan kestabilan politik. Apabila kita dapat kestabilan politik, kita dapat membina ekonomi. Kita dapat beri keyakinan kepada pelabur-pelabur. Tapi lebay-lebay ni mereka tak belajar. Mereka hanya belajar takbir. Tu lah mereka belajar. Oh, Islam. Dapat kuasa haram apa pun tak buat. Tapi takbir punya panjang menjerit tu kan. Takbir. Dapat
dapat je jawatan, dapat jadi kerajaan, senyap jadi setan bisu. Tengok, Alhamdulillah hari ni kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan di bawah Anwar Ibrahim yang akan melakukan RUU 355. Hadi Awang buat apa ke? Hadi Awang buat apa sepanjang dia ada kuasa? Zaman Ismail Sabri, kita dah beralih daripada pandemik ke endemik. Apa yang Hadi Awang buat? Makan gaji buta, jadi duta khas makan gaji buta. Apa yang dia buat? Apa yang dia usaha sepanjang sepanjang negara kita dah beralih ke orang cakap arah endemik? Apa yang Hadi buat? Tak ada. Apa kepimpinan Taqiyuddin sebagai Menteri Undang-Undang? Apa dia buat sepanjang dia jadi menteri? Muhyiddin Yassin, Majlis Pemulihan Ekonomi, Muhyiddin ada di dalam tu. Apa yang Muhyiddin buat? Tak ada. Tak nampak pun. Jadi sebab tu puak-puak pembangkang hari ni daripada Parti PAS, Parti Bersatu, Parti Gerakan dan Tun Dr. Mahathir semata-mata nakkan kuasa, nak selamatkan diri, nakkan rasa nikmat berkuasa. PAS tak pernah dapat jawatan, geng. PAS tak pernah dapat jadi kerajaan. Dulu zaman perikatan dahulu waktu bersama dengan UMNO saja last PAS ada di dalam kerajaan. 40 tahun kan, dekat-dekat 40 tahun PAS tak pernah rasa nikmat duduk di dalam kerajaan persekutuan. Apabila PAS dia dapat deal dengan Mahathir, tumbangkan kerajaan yang sah melalui pilihan raya dan depa naik menjadi kerajaan kan, Muhyiddin dengan pengkhianat Mahathir apa ni, tumbangkan kerajaan, naik kerajaan perikatan. Tak reti buat apa. Jadi mereka rasa nikmatnya kan, dapat duit berjuta-juta. 1 tahun 4 juta, 1 tahun 4 juta, 3 tahun 12 juta geng. Oh syok 12 juta babe. Itu baru peruntukan ahli parlimen. Belum yang mana jadi duta khas, yang mana jadi menteri yang ada peruntukan juta-juta Lagi syok geng, lagi syok. Itulah lebay-lebay. Hakikat kita nampak jelas. Kelantan 40 tahun. Apa yang dia dah buat? Takkan 2024 kita nak comeback ke tahun apa dah 80-an ke 90-an ke? Takkan kita nak beralih arah. Of course tahun 2024 kita perlu lebih maju, lebih terkedepan. Sepatutnya ayak ni dah macam Selangor, tak ada masalah ayak dah. Sepatutnya macam tu, tak ada krisis ayak tu dah tak ada. Tapi berbeza yang berlaku dekat Kedah, berbeza yang berlaku dekat Kelantan, Terengganu. Ni merayap ke arah Perlis pula. Lagu mana cerita? Jadi inilah masalah. Ini yang kerajaan Anwar Ibrahim sedang usaha untuk selesaikan masalah-masalah yang mengganggu kehidupan rakyat. Tapi puak lebay tak reti. Mereka tak pandai. Mereka tak pandai memerintah. Mereka tak pandai dalam pengurusan pentadbiran. Mereka tak pandai. Mereka ikut saja sistem yang lama. Tak ada pembaharuan. Tak ada dia nak memikirkan macam mana mereka nak jana ekonomi, jana balik pendapatan. Mereka tak ada idea. Jadi inilah sedikit perkongsianku. Dah dekat 1 jam. InsyaAllah kita jumpa untuk video yang akan datang. Tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.